Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 6 dan kita akan mengulang kaji pelajaran kita yang lepas dan kita akan tengok pada bidang sirah. Murid-murid diminta membuka muka surat 135. Kita akan ulang kaji balik pada tajuk yang pertama dalam bidang sirah, iaitu Perjanjian Hudaibiyah. Pada muka surat 135, di situ dia ada gambar peta dan ada beberapa gambar masjid. Jadi Perjanjian Hudaibiyah tu apa? Kita tengok peta dia tu. Dalam peta tu dia ada tulis Hudaibiyah Mekah. Hudaibiyah dia berdekatan dengan Mekah. Dan satu lagi di atas tu sikit dia ada Madinah Zulhulaifah. Zulhulaifah dia berdekatan dengan Madinah. Jadi kalau gambar yang sebelah tu, masjid yang atas tu adalah dinamakan masjid yang dibina di Hudaibiyah. Tempat tu nama Hudaibiyah dan masjid dibina di tempat Hudaibiyah tu. Kemudian kita tengok sedikit info kenapa dinamakan Perjanjian Hudaibiyah. Jadi info di bawah tu dia bagi tahu Perjanjian Hudaibiyah dinamakan bersempena dengan nama tempat temeterainya perjanjian ini, iaitu di Hudaibiyah. Jadi sebab tu dia dinamakan Perjanjian Hudaibiyah, kerana di tempat Hudaibiyah itulah bermulanya perjanjian dimeterai, diadakan ataupun dibuat perjanjian di Hudaibiyah. Sebab itu dinamakan Perjanjian Hudaibiyah. Itu sedikit sejarah ataupun sedikit info berkenaan Perjanjian Hudaibiyah. Kemudian kita tengok di muka surat 136, iaitu berkenaan latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Dia ada beberapa penerangan di sini. Jadi kita tengok nombor 1. Pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Nombor 1 ni dia bagi tahu pada suatu hari Nabi Muhammad SAW telah bermimpi, yang mana mimpi Nabi tu dia telah pergi mengunjungi Masjidil Haram. Dan dalam mimpi tu Nabi bermimpi bercukur dan bergunting rambut bersama para sahabat. Bila Nabi menceritakan kepada para sahabat mimpi tersebut, lalu mereka pun membuat persiapan untuk menunaikan umrah. Mereka pergi ke sana pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Dan mereka membawa bersama-sama haiwan ternakan untuk disembelih di Baitullah, di Mekah. Bilangan mereka seramai berapa? 1,400 orang. Kemudian yang kedua, apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Kemudian bila Nabi nak pergi ke sana, Nabi telah mendapat berita bahawasanya kaum musyrikin nak memerangi orang Islam. Sebab apa? Tujuan mereka untuk menghalang rombongan kaum muslimin ini untuk pergi ke Mekah. Jadi bila Nabi mendengar berita tersebut, Nabi telah memilih untuk
melalui jalan yang jarang dilalui oleh orang. Tapi jalan tu jalan yang susah. Terpaksa melalui jalan-jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Thaniyatul Mirar, berhampiran dengan Hudaibiyah, apabila unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sini baginda dikunjungi Budail bin Warqa Al-Khuza'i yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi, antaranya Urwah bin Mas'ud, untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah untuk menunaikan umrah. Bila tiba di satu perjalanan, Nabi Muhammad telah berhenti bersama kaum muslimin, iaitu di satu tempat bernama Saniyatul Mirar. Tempat tu dia berhampiran dengan Hudaibiyah. Sebab apa? Sebab masa tu unta Nabi yang bernama Al-Qaswa, dia tidak mahu lagi meneruskan perjalanan. Di situlah Nabi dikunjungi oleh seorang yang bernama Budai bin Al-Warqa Al-Khuza'i. Budai ini bertanya, apakah tujuan mereka, Nabi dan kaum muslimin nak pergi ke Mekah? Jadi Nabi bagi tahu tujuan mereka adalah semata-mata untuk menunaikan umrah sahaja. Kemudian kaum musyrikin pula menghantar utusan mereka, iaitu yang bernama Urwah bin Mas'ud, untuk berunding dengan Nabi. Jadi Urwah ni dia telah meyakinkan orang musyrikin, menceritakan apakah tujuan Nabi Muhammad dan kaum muslimin pergi ke Mekah. Urwah inilah yang meyakinkan orang musyrikin bahawasanya tujuan Nabi pergi ke Mekah adalah untuk menunaikan umrah. Yang kelima, baginda mengutuskan Sayyidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy. Tetapi beliau telah ditahan, lalu tersebar berita beliau dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Iqrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu, kaum muslimin mendapat berita bahawa Sayyidina Uthman tidak dibunuh. Nabi Muhammad SAW telah mengutuskan sahabat bernama Sayyidina Uthman untuk pergi berunding dengan kaum musyrikin Quraisy. Tetapi Sayyidina Uthman telah ditahan dan mereka mendapat berita bahawasanya Sayyidina Uthman telah dibunuh. Bila Nabi mendapat berita tersebut, Nabi mengajak kaum muslimin untuk berbai'ah dengan baginda, iaitu berbai'ah tu berjanji setia dengan baginda. Maka terjadilah satu bai'ah yang dinamakan Bai'atul Ridwan yang telah dibuat di bawah sepohon pokok. Selepas daripada itu, kaum muslimin mendapat tahu bahawasanya Sayyidina Uthman itu tidak dibunuh. Yang keenam, apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhaib bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad SAW meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Bila saja kaum musyrikin terdengar yang mana kaum muslimin ini telah mengadakan satu perjanjian dinamakan perjanjian Bai'atul Ridwan, maka mereka berasa sangat gerun. Lalu mereka pun sama-sama untuk nak mengadakan perjanjian juga dengan kaum muslimin. Maka mereka telah mengutuskan Suhail bin Amru untuk berunding dengan kaum muslimin. Sebab apa? Sebab nak berunding, nak mengadakan bai'ah bersama kaum muslimin. Lalu di situ termeterailah perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaibiyah.
secara bertulis. Nabi Muhammad pun memberitahu kepada para sahabat bahawa ini adalah perintah Allah, dan Nabi Muhammad meyakinkan para sahabat bahawasanya Allah sesekali tidak akan mempersia-siakan apa yang telah mereka lakukan. Dan yang ketujuh, kemudian baginda memerintahkan kaum muslimin bertahalul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy, hanya berdiam diri. Akhirnya, isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Jadi tahallul ni adalah salah satu cara pembebasan daripada kita berada dalam ihram. Jadi setiap orang yang pergi menunaikan haji ataupun umrah, dia bila berniat ihram, dia tak boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang di dalam ihram. Adalah beberapa syarat dan pantang larang ketika orang tu sedang berihram. Jadi untuk menjadikan dia bebas daripada pantangan ihram itu, maka perkara yang terakhir dia kena buat adalah bertahallul. Bertahallul ni adalah mencukur rambut ataupun kita menggunting rambut kita sekurang-kurangnya 3 helai. Bila kita dah bertahallul, maka kita tidak berada lagi dalam keadaan ihram, maka kita boleh melakukan perkara yang biasa kita buat. Tetapi selagi mana kita berada dalam ihram, kita dilarang melakukan perkara-perkara semasa berada di dalam ihram. Antaranya perkara yang dilarang adalah kita mencabut bulu-bulu badan kita, mencabut rambut ke, menggunting rambut ke, ataupun memotong kuku ketika ihram. Itu dilarang. Banyak lagi lah antara pantangan di dalam ihram. Bila Nabi memerintahkan para sahabat kaum muslimin untuk bertahallul, para sahabat mereka masa tu masih berduka cita, sedih kerana mereka telah dihalang oleh kaum musyrikin untuk masuk ke Mekah. Jadi isteri baginda yang bernama Ummu Salamah telah mencadangkan supaya Nabi Muhammad bertahallul terlebih dahulu. Bila para sahabat melihat saja Nabi Muhammad bertahallul, maka mereka semua pun mengikut bertahallul. Jadi begitulah sedikit tentang latar belakang daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah, yang mana perjanjian Hudaibiyah ini telah dibuat di satu tempat yang dinamakan Hudaibiyah. Dan sebelum kejadian perjanjian Hudaibiyah, kita dah tengok rentetan peristiwa dia, iaitu di antara orang muslimin dengan orang kaum musyrikin, yang mana ada rundingan dan mereka mendapat berita bahawasanya Saidina Osman telah dibunuh. Lalu kaum muslimin telah mengadakan satu perjanjian. Bila kaum musyrikin dengar saja, mereka merasa gerun dengan perjanjian telah dibuat oleh sesama kaum muslimin. Jadi mereka, kaum musyrikin pun meminta untuk dibuatkan satu perjanjian juga di antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Jadi di situlah bermulanya sejarah perjanjian Hudaibiyah. Itu dia punya sedikit ringkasan tentang peristiwa Hudaibiyah. Diharapkan murid dapat fahamlah tentang sedikit sejarah berkenaan perjanjian Hudaibiyah. Dan untuk akan datang, insya-Allah kita akan sambung nanti di muka surat 138 dengan 139, iaitu kita akan tengok nanti isi perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Apakah isi-isi perjanjian yang ada di dalam perjanjian Hudaibiyah dan apakah kesan-kesan daripada perjanjian tersebut. Dan kemudian kita akan tengok iktibar ataupun pengajaran dan hikmah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Setakat tu dulu kita punya pelajaran kita untuk minggu ni, iaitu dengan kita mengulang kaji balik pelajaran kita yang lepas pada bidang sirah. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.